ni kita nak cerita kisah seram based on my story life, the horror things. So kalau korang nak rasa video ni lebih real, korang tengok waktu malam, okay? Tapi aku tak ada insert benda yang seram tau. So kalau korang tengok waktu malam pun okay je. Hi guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Thank you for click this video. Untuk video pertama tu, I hope you guys enjoy that video. And this video nak share dekat korang tentang cerita seram based on my story life. Sini ada 6 kisah seram. Tapi dekat video ni maybe awak akan maybe dekat dalam video ni awak akan ceritakan 3 sahaja kisah seram. So maybe lagi 3 tu awak akan cerita di next video. Hari ni pakai lens biru, nampak tak? Okey tak pakai lens ni tak? Sebenarnya awak tersalah beli lens. Biasalah kalau beli online, so kita tengok dalam gambar tu cantik tau. Bila dah sampai dia macam, so tak apalah. Untuk hari ni, sebabkan tema kita hari ni adalah cerita hantu, so awak akan pakai, so nampak macam seram sikit. Seram ke nampak cringe? Without waste your time, kita start kita punya cerita seram. Yang pertama, yang pertama ni macam pelik sikit tau. Macam mana nak cerita? Okay, benda ni dia macam momen yang awak ingat, tiba-tiba teringat tau. Macam benda tu macam tiba-tiba datang. So macam okay, mula awak ingat macam, oh ni mimpi lah ni, maybe aku mimpi benda-benda macam ni, so aku teringat balik. Tapi apa yang aku rasa, benda tu bukan sekadar mimpi. Dia macam the real story yang pernah berlaku kat aku, yang real berlaku lah. So cerita dia macam ni. Waktu tu aku still baby. Aku ingat waktu tu aku still baby, baru berapa bulan, tak sampai setahun lagi. So my parents bawa I pergi balik ke kampung bela ayah. So kampung Hawa ni, saya, Hawa, aku lantak lah kan. So korang faham lah kan Hawa cakap akulah, saya lah, Hawa lah kan. So kampung Hawa ni dia ada 2 tingkat tau. Tingkat pertama tu batu, tingkat atas tu kayu. So waktu tu my mum letak Hawa dekat tingkat 2, berdepan dengan pintu. So dekat kampung Hawa ni dia ada dua tangga tau. Satu tangga kat luar, satu tangga kat dalam. So tangga bila nak kat dalam tu, nak naik ke atas, dan tangga, lepas tu ada pintu tau. Pintu macam pintu kayu macam tu lah kan. So waktu tu my mum drop I dekat depan pintu tu. Tak adalah depan, betul-betul depan, macam jauh sikit lah. So waktu tu yang I ingat, tiba-tiba angin kuat tau. Angin kuat macam tak logik tau. Angin kuat tu daripada, tahu tak, kalau daripada luar tak apa, ni masalahnya daripada kan I cakap my mum letakkan I dekat depan pintu tangga belakang, tangga dalam lah, dalam rumah. So macam tak logik lah, angin kuat gila kan. Waktu tu apa yang I ingat lah, dalam ingatan I, angin tu kuat gila. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri, and then ada something yang terbang masuk. I ingat, I not sure that Langswear or Cik Ponti, I tak tahu sangat. Tapi yang penting rambut dia panjang tapi tak nampak muka. Baju dia putih, memang lusuh gila. So dia macam terbang pergi dekat atas tu, terbang ke atas. So dia keliling I. Tiba-tiba dia turun, dia pandang muka I. Dia macam, yelah, orang katakan rasa pontianak kot. Tak tahulah, kan pontianak kan suka dengan budak kan. So waktu I baby, so macam I nangis je waktu tu. I nangis macam, yelah takut kan dengan nampak rambut panjang macam tu kan. So itu je yang I ingat. Lepas tu I tak ingat apa. Sebab waktu apa yang I ingat, macam memori tu datang balik tu, I rasa macam I akan mimpi banyak kali benda tu macam. Tapi bukanlah kerap, kira macam
setahun tu dalam 2 kali ke apa ke, tapi memang banyak kali lah mimpi benda tu. Dan I pernah cerita dekat my dad kan. Dia kata mainan tidur je tu, ni. Tapi I rasa macam okay, tak, bukan, benda tu macam real tu, tak, benda tu bukan mimpi. So I macam okay, waktu tu maybe lah awal dia terfikir okay, benda tu macam maybe mainan tidur awal je kot. Tapi dekat kampung awal ni, awal perasan lah, setiap ruang yang boleh dimasuk, macam tingkap ke pintu ke, dia ada macam paku panjang tau, panjang gila. Dia sangkut dekat tengah-tengah. Macam contoh pintu tu kan, dekat tengah-tengah atas tu dia macam terjulur dia punya paku tu tau. Dia dipaku dengan kabel clip wire yang warna putih tu. Kalau korang tak tahu, nanti awak insert kat sebelah. So awak macam pelik lah, kenapa benda tu ada dekat dalam kampung ni, setiap pintu, setiap ruang yang boleh masuk lah. Lepas tu awak terdengar daripada siapa tau, makcik awak ke macam mana lah kan, diorang kata benda tu untuk bukan halau, kira macam kalau benda tu nak masuk ke dalam, diorang akan tersangkut disebabkan paku tu. So paku tu diorang ada baca, maybe ada baca something like that lah. So dengan apa yang I nampak, benda tu dah I dengar, so I rasa benda tu betul-betul jadilah dekat I. So macam oh my god, benda tu bukan mimpi, benda tu betul lah. Okay, itu adalah kisah pertama saya waktu baby. Dia macam ingatan tu tiba datang, tiba rasa mimpi je benda tu. Dia rasa macam benda tu bukan mimpi. Okay, berapa kali nak cakap, benda tu reality. Okay, kisah number 2. Yes, waktu tu kecil lagi, dalam darjah something like 3 or darjah 2 macam tu. So rumah I dulu 2 tingkat. So setiap malam my dad dia jenis yang garang tau. Dia macam okay, malam pukul 10 tepat mesti naik atas tidur. So kita orang macam dengan tak relanya hati, kita orang ni jenis main malam. So nak jadikan cerita, my dad suruh kita orang tidur naik atas. So kita orang pergi naik atas, dan kita orang dulu bijak tau. Okay, kita orang macam, kan biasanya kalau kita tutup pintu dan buka lampu, orang luar boleh nampak tau dia okay, lepas tu daripada lampu, orang luar boleh nampak cahaya lampu daripada bawah pintu tu kan, lubang kan dekat situ kan. So orang luar boleh nampak lah kan. So kita orang ni dengan akal yang cerdik waktu tu, disebabkan kita orang tak boleh tidur, kita orang nak main kita orang menggunakan akal yang cerdik untuk tutup pintu bawah tu menggunakan selimut. So diorang tak nampak lah kat dalam tu pintu lampu tu buka. Lepas tu kita tengah main usyuk-usyuk main. My brother dia main dengan junior dia sendiri lah, saya dengan junior saya lah kan. So main, tiba-tiba ayah buka pintu. Buat apa? Kita macam dah gelabah, so semua melompat atas katil masing-masing tau. Lepas tu semua tutup mata, pejam, konon-konon tidur kan. Lepas tu ayah my dad bising. Lepas tu dia tutup lampu dan dia keluar. Tapi waktu awak macam curi-curi tengok, awak macam celik sikit macam tu kan, macam nak tengok lah ayah betul ke dah keluar kan. Tapi waktu tu awak ada nampak something yang tengah cangkung or duduk dekat tengah-tengah. Macam contoh lah kan, ni katil awak, ni katil abadam, ni pintu. Terus sini kan kosong kan, kat situ dia duduk bawah. Dia macam badan dia besar kan. Kalau walaupun gelap, kita boleh still nampak lagi tau. Contoh macam okay, kat situ kerusi, kita boleh still imagine apa benda, boleh imagine apa benda yang kat depan kita kan. Tapi apa yang I nampak, dia someone tau. Macam I thought that my ayah, but bukan, bukan. So macam badan dia memang besar,
Sebab my dad dia punya badan dia memang besar sikit lah, bidang dia. Bidang my dad memang besar. So I thought that's my dad lah kan, but bukan. So dia macam perhati je. Sebab abang I tak tahulah abang I dia sedar ataupun tak apa yang I nampak. Tapi itulah I nampak benda tu. So I macam budak-budak kacau lah, maybe ayah lah ni. So I tidur. So esok pagi I tanyalah dekat my dad, ayah keluar daripada bilik kita orang pukul berapa? Sebab aku tengok ayah macam lama je kat bilik kita orang kan. Lepas tu I kata, mana ada, ayah lepas tengok kamu tutup pintu, ayah dah keluar lah tu. Lepas tu aku macam, siapa tu? Seram. That is not my dad. I cerita dekat my dad that yang I nampak I cerita lah sesasa mana, segelap mana dia. So my dad macam cakap, itulah malam-malam tak nak tidur, so tidur tak nak tidur ni. Macam kena marah. Okay, itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga pula, lakunya maybe dalam 3 tahun lepas atau 4 tahun lepas. I kerja part time dekat satu tempat ni, perhotelan lah yang penting. So I tak nak cerita kat mana. So kat situ dia ada sediakan hostel untuk pekerja dia. So siapa-siapa lah yang boleh tidur situ. So I ada satu kakak ni, dia staff situ. So I rapat dengan dia. So I kata lah, boleh tak nak tidur situ kan, semua kan. Sebab waktu tu cuti seminggu, so I tak ada kelas lah kan. So I decide untuk tidur dekat hostel tu disebabkan tak nak menyusahkan parents untuk ulang-alik hantar. Sebab antara Rumawa dengan that place memang agak jauh, dalam masa 15 minit kot nak ke sana. So I decide untuk tidur dekat hostel. So seminggu lah I tak balik. So I tidur kat hostel tu, I adalah dengar urut-urut orang bercerita lah tentang tempat tu macam keras sikit lah. Sebab dia kat hostel tu kat belakang tau. So belakang dia tu macam ada pokok-pokok, ada tangki semua. So kita orang, aku macam tak apa-apa lah kot. Sebab aku tak pernah lagi rasa benda seseram semua. Sebab aku tak pernah kan, orang selalu cerita dekat asrama ke apa ke. So aku macam, aku ni acah-acah berani tau. So macam, yelah tak apalah, kita pergi sana. Sebab aku jenis yang fikir macam tak nak susahkan orang. Aku tak suka susahkan orang. So tak nak susahkan family. So I decide untuk tidur situ. So I tidur dekat bilik, kira macam bilik tu besar tau, macam bilik master lah dalam hostel tu. So dalam bilik tu ada 2 katil double decker. So memang kat dalam bilik tu memang penuh lah, ada 4 orang. So I tidur dekat bawah lah, lantai kan. So I jenis tak kisah nak tidur kat lantai ke dekat tu, tak kisahlah kan. Dekat I ada tempat tidur lah. Lepas tu I tidur. I ni jenis tidur mati tau. Kalau orang kejutkan ke apa, memang susah gila nak bangun. Tiba-tiba pagi tu ada macam diorang bising lah, macam bising kecoh lah. Dia tanya apa, kecoh. Lepas aku tanya lah, kenapa, ada apa yang berlaku. Macam aku tak tahu apa-apa. Aku bangun macam kenapa ni. Lepas tu diorang cakap lah, malam tadi kakak bawa rapat tu kena kacau. Dia bukan kena kacau macam kena rasuk ke apa, tapi dia macam just kena kacau je lah kan. Lepas tu cakap lah, kena kacau dengan apa. Lepas tu dia kata, sebenarnya dekat tempat area sini ada orang selalu nampak budak kecil India tau, perempuan tak silap. Dia macam berkeliaran lah dekat situ. Lepas tu malam tadi yang berlakunya adalah kakak tu tidur dekat double decker. Dia bukan tidur menghadap ke dinding, dia hadap ke luar lah, macam hadap ke hawa lah kan. Sebab kau kan tidur kat tengah kan. So dia tidur hadap ke hawa tu, tapi tangan dia macam terlebih daripada contoh ni katil kan, macam terlebih macam tu lah kan dekat katil tu. So ada kakak yang double decker sebelah tingkat atas, dia dengar macam ada budak mengira tau. Macam dia kira 1, 2,
2, 3. Macam tu. Macam okey, dah seram. So aku tanya dekat akak tu kan, akak kena kacau ke malam tadi ni? Lepas tu kata, akak kena kacau. Aku tanyalah macam mana. Aku ni jenis macam nak tahu apa yang berlaku tau. Sibuk So aku macam interview lah kakak tu. Akak, apa yang jadi? Ceritalah dekat awal kan. So akak ceritalah malam tu dia tidur. Lepas tu tiba tangan dia, jari dia macam bergerak tau, macam ada orang sentuh jari dia. Lepas tu dia macam tersedar lah, macam, tapi dia tak ada tersedar, mata buka celik macam tu. Tapi dia macam ngintai-ngintai sikit lah kan. Dia nampak ada budak perempuan India. Dia tengah kira jari dia, macam 1, 2, 3, macam tu. Awal macam seram. Sebab apa yang awak bayangkan kan, akak tu tidur menghadap awal. Kan aku kan tidur kat tengah tu. Akak tu tidur dekat daripada yang tingkat bawah. So budak tu kan kira tangan akak tu. So mestilah budak tu dekat sebelah awal kan. Awak macam, oh my god, tidak. Muju tak bangun. Muju ada kelebihan jugalah untuk budak yang susah nak bangun tidur. Okay, itu kisah yang ketiga. Tapi dekat tempat aku kerja ni, awak ada banyak kisah tau. Tu kisah yang pertama. Yang first awak kena. Number 2 is waktu tu yang kena dengan budak kecil tu macam waktu dalam hari kedua aku duduk situ lah kan. So banyak lagi lah kena, macam contohnya macam tak adalah serius sangat, macam kita tengah duduk-duduk, tiba-tiba pintu bilik air ke pintu utama tu tiba tutup kuat macam tu, macam ada angin kuat gila, padahal tak ada angin pun. Kita macam panas satu sama lain, macam Akak. Lepas tu akak kata, tak apa-apa tu, tak apa-apa, jangan kacau dia. Dia tak kacau kita tak kacau dia, macam tu. Tapi dalam hati aku, dia kacau lah tu, macam tu. Main pintu pula. Tapi okey lah, macam tak adalah, macam benda serius tu macam tak adalah. So waktu last awak nak balik tu, macam okay, hari last awak kerja kat situ sebab esoknya ada kelas. So I decide untuk balik lah kan. Tapi waktu tu I kerja malam. So biasanya kalau kerja malam dia start daripada pukul 3 petang sampai ke 12 malam. Kalau macam ada event apa semua, dia memang akan balik lambat lah. So I call my mom, so pick up I dekat tempat kerja I tu sebab I nak balik. So my mom pun datang, just tunggu kat luar je lah. Dia tak ada teman I masuk naik lift ke apa, tak ada. So I pergi, waktu tu pukul 12 tengah malam. Seram. So naik lift seorang-seorang. Tak tahulah kenapa aku tiba-tiba jadi berani kan. Tak, mula sebelum tu okey je lah. Okey je nak pergi sendiri ke apa, okey je. Sebab tak pernah kena kacau lagi. Alhamdulillah waktu tu. So malam tu naik lift. Aku naik ke dalam lift tu, aku tekan tingkat 3. Tingkat 3 tu tempat bilik yang aku tidur, hostel aku tu lah, tingkat 3. So dekat situ dia ada 6 tingkat. So aku pergi ke tingkat 3, tekan button tingkat 3. And then apa yang berlaku, bila sampai ke level 3, dia tak buka pintu langsung tau, tapi dia pergi bawa aku ke tingkat 6, sampai tingkat 6. So memang lepas tingkat kan tingkat 3 tu macam ramai lah, macam semua full lah, ada orang duduk. Tingkat 4 tu macam ada sikit-sikit orang luar duduk, tapi yang atas tu memang tak ada orang langsung. So dia bawa aku sampai ke tingkat 6 tau. Dalam masa dia bawa aku ke tingkat 6 tu, setiap level lepas level 3 tu dia terbuka pintu lift tu, tapi tak ada yang tekan pun. Memang kat situ button yang bercahaya adalah button level 3 yang aku tekan tu, yang lain tak ada. So setiap level tu terbuka tau. Aku macam memang level 4 tu kira macam okey lagi lah, macam ya Allah, tutup lah. Aku memang tekan button tingkat 3 je, tutup, dan tekan button tingkat 3. Lepas tu tiba-tiba dia bawa ke tingkat 5.
So aku dah tutup mata, memang takut gila tutup mata, tekan button tu, tutup mata, tekan macam tu. Lepas tu tingkat 5 tu rasa macam ada something sikit lah, macam seram sejuk sikit lah. Tapi sampai ke tingkat 6 tu, dengan tutup mata sambil tekan button tu, tiba-tiba aku rasa macam ada benda masuk dan dekat belakang aku. Macam, tapi aku tak nampak lah benda sebab aku tutup mata. Tapi kita kan kalau kita tutup mata kan, kita dapat rasa kan, dapat insting rasa macam ada benda masuk, ada orang lalu ke apa. Tapi waktu tu dalam lift tu aku memang seorang. Lepas tingkat 6 tu, lepas rasa macam benda tu kat belakang aku, dia bawa aku terus sampai tingkat 3, terus aku lari. Aku macam tak tengok kanan, aku terus lari. Masuk nangis semua kan, mata merah. Masuk, so akak tu buka pintu. Aku kenapa, dia macam pelik lah kan, nampak aku nangis kan, takut macam akak tu macam kenal aku macam ni, macam dia macam pelik lah tengok aku macam muka pucat gila, mata merah, nangis. Lepas tu macam tergesa-gesa macam tu. Lepas tu aku tak cerita langsung dekat akak tu. So akak tu macam faham lah, maybe dia faham, maybe dia tahu aku macam kena dengan benda tu. So aku macam pujuk akak tu, akak boleh tak teman aku balik, teman aku turun lift lah kan. Lepas tu dia pun okay, temankan. Terima kasih lah dekat akak tu. Lepas tu dah turun lift tu, aku lari masuk kereta, terus duduk diam, gigil, muka pucat. Lepas tu mama tanya, ni kenapa ni? Lepas tu aku tak cerita. Hari selepas tu baru aku cerita apa yang jadi. So lepas kejadian tu, aku lama gila lah duduk hostel. Aku sanggup pulang alik. Lantak lah nak susahkan mak bapak ke apa. Aku tak nak duduk hostel tu lagi. Memang stop bersetahun ke setahun setengah macam tu. Memang tak tidur hostel langsung. Okay, sampai itu sahaja cerita Hawa untuk kali ni. So kalau korang nak tahu lagi kisah-kisah yang seram dalam hidup Hawa, korang kena tunggu next video. Maybe Hawa akan bawa guest untuk kongsikan cerita seram dia dengan korang semua. That's all for this video. Thanks for watching and thanks for you guys yang subscribe this channel. So siapa yang belum subscribe, tolong subscribe, I begging you. So siapa-siapa yang subscribe tu, Hawa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab support Hawa. So kalau korang ada idea yang menarik, korang ada kisah-kisah seram yang korang nak kongsikan dekat Hawa, boleh komen kat bawah. So Hawa akan baca dan Hawa akan pertimbangkan idea untuk Hawa buat video. Okay, itu saja untuk hari ini. Dan jangan lupa like, comment dan subscribe this channel. And then jangan lupa untuk follow IG Hawa dekat Instagram @sha_zzlin. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Aku tahu berapa stresnya orang buat video. Ada orang kacau.